Dalam hadis mengenai membantu orang lain ni ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah Nabi mengajarkan kita membentuk sifat untuk membantu orang. Orang daripada zero, tak ada sifat itu, Nabi bentuk. Okey, tolong bantu orang. Latih, biasakan untuk bantu orang. Latih, sampaikan hajat orang. Walaupun tak mampu tolong semua, jangan tinggalkan semua. Latih. Okey, latih. Keadaan yang kedua adalah kita yang biasa bantu orang lain sampai satu stage kita malah nak bantu orang dah. Sebab aku bantu aku pula yang kena fitnah, aku pula yang susah. Kita bantu kita pula yang susah. Bantu ni kan sukarela. Kita bantu kita pula kenapa tak datang, kenapa tak bantu? Jadi wajib pula. Kan Nabi SAW menyatakan bahawa Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba-Nya itu membantu saudaranya. Maknanya selagi mana kita bantu orang lain, Allah akan sentiasa membantu apa dalam kehidupan kita ni. Itu benda yang kita nak supaya Allah tu membantu hidup kita, bantu orang lain. Jadi datang satu orang minta tolong pada Nabi, Nabi cakap orang lain bantu dia, dan dia tu sendiri kau bantu orang lain. Okey, isfa'u tu'jaru. Syafa'at isfa'u tu anda tolonglah. Tolonglah dan kamu akan digajari. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimat sekalian kan, dalam hadis mengenai membantu orang lain ni ada dua keadaan. Kalau kita baca banyak hadis, saya boleh simpulkan ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah Nabi mengajarkan kita membentuk sifat untuk membantu orang. Orang daripada zero, tak ada sifat itu, Nabi bentuk. Okey, tolong bantu orang. Latih, biasakan untuk bantu orang. Latih, sampaikan hajat orang. Walaupun tak mampu tolong semua, jangan tinggalkan semua. Latih. Latih, bentuk. Sebab orang ni tak sama. Ada orang memang inborn, lahir-lahir dia memang suka bantu orang. Ada orang tak. Jadi orang yang tak ni, Nabi banyak hadis Nabi untuk bantulah, maka Allah akan bantu hidup kamu. Okey. Keadaan yang kedua adalah kita yang biasa bantu orang lain sampai satu stage umur, banyak orang ambil kesempatan dekat kita. Kita bantu orang lain, kita kena fitnah. Kita bantu orang lain, orang tak appreciate, orang tak hargai kita. Kita bantu orang lain, kita kena tipu. Kita bantu orang lain, jamin orang, kita kena kejar dengan bank yang kena blacklist. Orang ambil kesempatan guna nama kad kredit dan berbagai-bagai. Sampai satu stage kita malah nak bantu orang dah. Sebab aku bantu, aku pula yang kena fitnah, aku pula yang susah. Kita bantu kita pula yang susah. Kita bantu kan, jadi kewajipan pula. Bantu ni kan sukarela. Kita bantu kita pula kenapa tak datang, kenapa tak bantu? Jadi wajib pula. Kan? Jadi kita satu stage kita malas saya bantu. Di sini satu membentuk sifat. Yang kedua kita nak stop. Kan? Saya ibu kakak tuan-tuan sekalian ibu kakak ayah-ayah lagi kaya pengalaman di saya. Waktu banjir baru ni hujung tahun lepas. Okey. Ketika tu banjir yang tiba-tiba. Unit bantuan negara pun tak cukup, tak jangka Bomba bot habis, APM bot habis kat sini, banjir kat sini, maknanya tak cukup. Jadi saya kan dalam diving mengajar bomba juga, jadi memang ada bot lah, taklah besar. Dan bot untuk operasi ni bagusnya bot aluminium. Kalau kita nak buat masjid kita ni biar ada unit untuk membantu, sebab banjir tak tahun ada je. Cari bot aluminium. Ada orang suka beli bot fiber, lebih seksi, cantik kan, tapi dia tak praktikal untuk operation. Sebab kalau dalam banjir kita tak tahu bawah tu apa, signboard besi-besi, bot fiber bocor terus. Kalau bot aluminium dia kemek-kemek je lah. Okey, kita ada bot. Okey, jadi jumpa bomba bukan Ustaz, kita dah tak ada bot dah Ustaz. Sana ke sana, okey tak apa. Saya kebetulan memang rumah HIV kita tu tenggelam. Tingkat 2, tingkat 1 tu habis tenggelam. Saya dah pasang tangga
daripada tingkat 2 tu pergi ke bumbung. Saya kata air naik je tingkat 2 ni, angkut orang naik atas. Orang bedridden ada bukan 20 orang lebih tau, mengangkut orang. Habis kau jatuh macam mana? Nasib lah, usaha kan. Pegang latong apa-apa lah kan. Jadi saya debut uruskan makan untuk orang HIV tu. Makan pun dah lambat, pukul 9 lebih, pukul 12. Kesian orang, saya tak makan. Saya kata okay, semua dah okey, sudah sembahyang semua, tak okay. Saya pergi tolong orang kampung lah. Saya pergi tolong sekitar sini, sekitar situ. Kita bawa ada yang baby, orang tua kan, ada orang tak pandai berenang, gigil tau. Takut, dah macam laut. Mana nak bergantung. Ada orang yang pakai kereta kat atas bukit, kereta dia tengah bumbung lah. Dia kata, Ustaz, ini naik sikit lagi, saya pun tak tahu nak ke mana dah. Sebab dah keliling dah memang macam laut dah. Okay? Ada yang datang, terima kasih lah. Ada yang kata, bang, tak apa, saya muda lagi, saya boleh berenang. Tu orang tua sana tu, pergi sana. Ada yang kita datang 8 jam kita tunggu tau, kenapa tak datang? Macam nak patah balik dah kubuk dia. Kita bantu jadi kewajipan pula. Aku tunggu dia apa ni bang? Dia tak kenal gelap-gelap kan. Dia tak kenal ustaz. Kan kalau dia tahu, ustaz saya terus baca ayat. Sesungguhnya orang beriman saya terus baca ayat. Kan? Dia tak kenal, ikut kau lah. Okay. Ada yang tolong. Kita pun okey, datang rumah. Rumahnya belakang tu dah tanah tinggi, Petronas belakang tu. Kenapa tak pergi sana? Tak adalah, saja nak rasa naik boat. Ada juga. Okay. Ada memang nice. Ada baby tak mengeluh. Saya datang waktu tu dekat pukul 4 pagi. Dia dah naik, dah air makin naik. Baby tu dah naikkan katil single, dah naikkan dekat katil yang dia dah apa tu. Anak dia pegang baby atas katil tu. Naik lagi tak tahu macam mana. Tapi tak mengeluh, tak apa. Terima kasih saya tuan ni. Baby dulu. Kan? Okey. Kadang-kadang terfikir, kita tolong, kita pula jadi wajib kena marah-marah. Seolah kena wajib tolong kan. Itu contoh yang agak sikit. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah dalam hidup mungkin melalui benda macam ni. Akhirnya kita kata, malas aku tolong. Ketika rasa malas, baca hadis ini. Jadi hadis suruh kita membantu. Kita membantu tu dua keadaan. Sama ada kita membentuk untuk membantu, ataupun sampai ke tahap kita dah malas bantu dah orang. Sebab kita bantu, kita kena fitnah. Kita bantu, kita kena ambil kesempatan. Kita bantu, kita kena berbagai-bagai. Kita pula salah dan sebagainya. Kawan-kawan saya yang buat rumah kebajikan, banyak dia bantu orang, dia masuk lokap. Banyak bantu orang, dia pula masuk lokap. Kan? Maknanya berbagai-bagai lah, fitnah dan sebagainya. Tapi Nabi kata, selagi mana kau membantu orang, selagi itulah Allah akan bantu dalam kehidupan. Jadi yang meletakkan nilai untuk kita bantu adalah agama. Kalau tak kerana agama, kita akan berhenti untuk bantu orang lain. Agama tu dia nak letakkan nilai untuk kita membantu.